Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sambung lagi, ada sedikit lagi berkenaan korban, iaitu kita nak kongsi sikit berkenaan orang yang menerima wakil. Maka apabila contohnya wakil niat korban ataupun wakil niat akikah. Jadi kalau dia menerima wakil, dia hendaklah niat sebagai wakil. Antara contoh lafaz niat sebagai wakil, contohnya wakil korban. Dan inilah korban sunat bagi kita sebutlah. Bagi siapa-siapa, bagi yang berwakil kepada aku. Inilah korban sunat bagi yang berwakil kepada aku. Kalau seorang yang mewakilkan kepada kita, kalau ramai, inilah korban sunat bagi sekalian mereka yang berwakil kepada aku. Dah. Kalau akikah pun hampir samalah. Inilah akikah sunat bagi yang berwakil kepada aku. Itu salah satu lafaz. Kalaulah lafaz korban ataupun lafaz akikah tu satu bahagian. Satu bahagian. Yang berwakil kepada kitanya satu bahagian sahaja, maka kita pun ini satu bahagian lah. Inilah satu bahagian, 1/7 bahagian korban sunat bagi yang berwakil kepada aku. Itu dia. Kalau akikah pun macam tu juga. Inilah 1/7 bahagian akikah sunat yang berwakil bagi kepada aku. Itu di antara contoh lafaz menerima niat sebagai wakil, yang akikah dan niat korban. Jadi hari ini kita nak tengok beberapa perkara yang berlaku dalam masyarakat kita, yang mana perkara ini salah lah dari segi peraturan korbannya, dari segi orang kata prosedur ataupun syarat-syarat korban. Yang pertamanya menjual lembu tanpa ada lembu. Akad jual beli lembu tapi lembu tidak ada dalam majlis akad. Ini satu kaedah yang salah. Kenapa? Kerana ditakuti berlaku penipuan. Maka syarat untuk jual beli, apa-apa jual beli sekalipun, lebih-lebih lagi lah jual beli binatang korban seperti lembu, maka hendaklah semasa akad jual beli itu lembu yang hendak dikorban tersebut berada dalam majlis akad, supaya pembeli dapat menilai sendiri lembu adakah patut dengan harga yang ditawarkan, adakah cacat celah. Itu dia. Yang pertama. Yang keduanya, kesalahan yang berlaku dalam masalah ibadat korban ni ialah menjual lembu tanpa qobat, tanpa pindah tempat sebagai tobat, qobat sebagai terima. Maka dalam kaedah jual beli, apabila kita akad jual beli sesuatu perkara,
Dia kena tengoklah perkara tu. Kalau benda boleh diangkat, selepas angkat jual beli tu, kita angkat barang tu. Kita ambil barang tu. Kalau binatang seperti lembu, nak angkat tak mampu kerana dia berat. Jadi selepas kita angkat jual beli, disyaratkan kita qabat, iaitu kita terima dengan tangan. Erti kata selepas angkat jual beli, kita ambillah tali binatang yang diangkat jual beli tersebut, kemudian kita tarik selangkah sebagai tanda kita qabat, iaitu kita terima jual beli binatang tersebut. Jadi kaedahnya tidak sah kalau tidak qabat. Yang ketiga, membeli lembu dengan wang orang yang berkorban dan dijadikan jualan pula kepada yang berkorban itu. Ni main modal tahangi. Main modal tahangi. Ini pun satu kesilapan lah. Suatu kesalahan. Itu dia. Mana duit tak ada, dia nak bayar nanti duit tu. Nanti duit orang bayar lembu korban. Dia cari seekor lembu, kemudiannya dia carilah orang-orang yang hendak berkorban, 7 orang. Maka lembu yang dia beli tu belum dia bayar kepada tuan lembu asal. Tuan lembu yang pertama. Dia berhutang. Kemudian apabila sampai dekat hari raya, berlakulah akad. Bila sampai hari raya, ini hari korban, akad jual beli antara orang yang berkorban dengan tuan lembu tersebut. Wang itulah yang akan dia gunakan kepada untuk membayar lembu daripada tuan pertama lembu tersebut. Contohnya, maka ini suatu perbuatan yang tidak molek lah. Kata Kelantan, tidak baik. Kata setengahnya makruh. Kata setengahnya haram. Itu dia. Yang keempatnya, diwakil jual kepada yang menyembelih, tetapi yang menyembelih berniat bagi pihak tuan korban dan tuan korban tidak berniat apa-apa. Masa dia wakil sembelih, dia tak wakil niat korban. Wakil sembelih sahaja. Orang yang berkorban ini, semasa dia wakil kepada penyembelih binatang korban tersebut, dia hanya wakil pada menyembelih sahaja. Wakil niat korban, dia tak beri wakil pada penyembelih. Tetapi ketika binatang korban tersebut disembelih, penyembelih tersebut niat korban bagi orang yang berkorban, dalam masa yang sama orang yang berkorban tidak niat korban. Maka tak jadilah korban. Sebab itulah apabila kita nak wakil sembelih, kalau kita tak pandai sendiri nak niat, kita wakillah kepada penyembelih tersebut untuk niat korban. Wakil kepada dia. Kalau kita tidak wakil, dia niat tanpa kita wakilkan kepada dia, dan kitanya tidak niat, maka tak menjadi korbanlah binatang tersebut. Bila disembelih boleh dimakan, tetapi tidak hasil, tidak berlakulah korban. Ini pun dulu-dulunya kebanyakan di zaman-zaman dululah biasa berlaku. Jadi kita kena faham dalam masalah wakil. Yang pertama, wakil jual beli. Kita boleh nak wakil jual beli binatang korban. Yang kedua, wakil sembelih. Yang ketiga, wakil niat korban. 3 perkara yang boleh kita wakilkan dalam masalah korban. Itu dia. Yang kelima, diwakil beli sahaja, tetapi yang membeli menyempurnakan sembelih dan niat bagi tuan yang berkorban. Dalam masalah ini, jual beli dia wakil dah kepada penyembelih tu.
pada penyembelih binatang korban, okey jual beli, tetapi dia tidak wakil sembelih. Maka di sini dalam masalah wakil sembelih berlaku khilaf juga ulama. Namun hak muktamad muktamadnya sunat kita mewakilkan sembelih binatang korban kepada penyembelih. Dah sunat, sama ada kita korban itu kita ambil satu bahagian daripada binatang yang boleh dibahagikan 7 bahagian, ataupun kita korban binatang yang satu bahagian sahaja, seekor, iaitu seperti biri-biri ataupun kambing. Maka apabila kita nak mewakil, nak beri kepada orang lain sebagai tukang penyembelih, sunat kita wakilkan kepada mereka. Jadi kitanya tak wakil, maka kita dipanggil, ada setengah kata makruh, ada setengah kata tidak haram. Itu dia. Jadi ala kullihanya kita wakilkanlah kepada kepada penyembelih bila binatang korban hendak disembelih. Itu dia. Kemudian satu laginya niat korban. Niat korban pun kita boleh wakil, tetapi kita tidak wakilkan kepada orang yang membeli binatang korban kita, tetapi dia niat korban bagi kita. Kita hanya wakilkan kepada dianya, kepada seseorang untuk jual beli sahaja. Tiba-tiba dianya sembelih untuk kita, dan juga dianya niat korban untuk kita, sedangkan kitanya tidak berniat korban, dan kita pun tidak mewakil kepada dia untuk niat korban. Maka tak sahlah korban kita. Tidak sahlah korban kita. Jadi kalau kita nak wakil pun boleh, kalau tak mahu wakil pun boleh. Kita wakil sahaja jual beli. Apabila sampai waktu korban, kita wakillah kepada penyembelih tu, korban sebagai wakil untuk sembelih binatang korban kita. Dan dalam masa yang sama, kalau kita nak wakilkan juga niat korban pun boleh, ataupun kalau kita nak niat sendiri korban pun boleh. Itu dia. Yang keenam, ini pula biasa juga berlaku dalam masyarakat kita, merupakan satu kesalahan. Semua urusan tidak ada lafaz wakil. Nak korban tapi kita tak wakil sahabat, jual beli pun tak wakil. Orang lain tolong beli tapi kita tak wakil ke dia. Tolong bayar, tolong akad jual beli daging korban kita, sedangkan kita tak wakil kepada dia. Sembelih pun kita tak wakil. Niat korban pun orang lain yang tolong niat kepada kita. Adik-beradik kita ke, ataupun ibu ayah kita, tetapi kita tidak pernah mewakil kepada mereka untuk jual beli, untuk sembelih, untuk niat. Jadi mereka semua kita nanti terima siap. Kita pernah lapas wakil sekalipun. Maka ini pun berlaku dalam masyarakat kita. Maka korban kita tidak sah. Tapi apabila lembu tersebut disembelih, boleh dimakan. Itu dia. Cuma tidak sahlah korban kita. Ini juga biasa berlaku masyarakat, insya-Allah. Kita akan sambung lagi. Ada lagi beberapa perkara yang biasanya kesalahan-kesalahan yang berlaku dalam masalah korban. Wallahu a'lam.